tak ada main pun. Tak rampok pun. Duit mah. Duit, kucik duit. Tak tahu. Orang ni dah lebih kuat dah. Tak ada. Jadi duduk balik sama-sama. Tak kucing, tak ada apa sekali. 12 tu lah. Ha? Plastik tu dah plastik kat kau tu. Itu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nahmaduhu wa nastaghfiruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam Jumaat, salam ma'al hijrah, salam Ashura, salam Muharram untuk semua perempuan yang hadir pada kuliah pada pagi ni di awal hijrah, minggu pertama di awal hijrah. Mudah-mudahan perempuanlah orang yang terbaik di sisi Allah, lebih lagi pada hari Jumaat, hari yang mulia, hari yang penuh keberkatan, hari yang penuh dengan gandaan pahala insya-Allah. Jadi kita Ustazah ucap tahniah dan syabas pada semua yang hadir pada pagi ini kerana berjaya melawan hawa nafsu kita. Ada rasa malas, ada ketika rasa jemu, ada ketika rasa tak berapa nak berminat, tetapi dengan ada kekuatan di hati, jiwa kita, iman kita yang kental, rasa sayang. Kalau kita tak hadir kelas kita rasa kosong. Tak hadir kelas kita rasa sepi, rasa ketinggalan, rasa rugi. Orang lain dapat ilmu, kita tak dapat ilmu. Itulah tanda-tanda hidayah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Maka perempuan, sama-samalah kita memelihara hidayah tersebut supaya ianya tidak lari daripada kita insya-Allah. Sempena dengan bulan Muharram dan sempena dengan hijrah, marilah kita sama-sama berselawat agar kita dapat menjadikan seorang hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina
ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعي يا حبيبي يوم حشر واجتماع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah sekalian, atas dasar cinta inilah kita sentiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah menghadiri kuliah-kuliah ilmu, mencari ilmu. Bila ada ilmu baru kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak kenal Allah Subhanahu wa taala kalau tak ada ilmu? Maka kita perlu mencari ilmu. Carilah ilmu dengan penuh keimanan dan praktiskan ilmu yang kita dapat agar kita benar-benar menjiwai syariat perintah agama Allah melalui orang kata undang-undang ataupun melalui ajaran-ajaran Nabi kita yang terdapat dalam sunnah Nabi, terdapat dalam Quran. Maka itulah rujukan-rujukan utama kita. Jangan kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada dalam agama Allah. Kerana ajaran-ajaran itu adalah dipenuhi dengan bisikan-bisikan syaitan, maka kita menjadi orang-orang yang sesat. Na'udzubillah, insya-Allah. Jadi muka surat berapa hari ni? Yang perempuan ingat? Siapa ingat muka surat berapa? Ingat tak? Ha? 31. 311. Wih. 311. Baik. Muka surat 311. Buku kita sama aja. Ustazah pun tak bawa buku Ustazah lah. Belai muka surat. Tajuk yang kita bicara sekarang ialah kelebihan orang-orang fakir miskin. Al-Hasan radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, jika kami menginginkan sesuatu dan tidak dapat mencapainya, apakah kami mendapat pahala? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan amalnya yang mana kamu akan mendapat pahala jika tidak mendapat dalam keadaan itu? Bahak berkata, siapa yang masuk pasar lalu melihat sesuatu yang diinginkan, lalu ia sabar daripada mengharap pahala daripada Allah, maka yang demikian itu lebih baik baginya daripada sedekah 100,000 dinar fi sabilillah. Abu Las berkata, dalil atas kelebihan orang fakir itu ialah ayat yang berbunyi, tegakkanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat, aqimus solah wa atuz zakah, ati'un ila rasul, taatlah kepada Rasul supaya kamu diberkati ya Allah, supaya kamu diberi rahmat Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan orang-orang yang fakir, orang-orang miskin ini jelas kita dah belajar pada bulan lepas, dan ditambah lagi oleh beberapa pesanan daripada ulama. Daripada Al-Hasan, seorang sahabat tanya dia, jika kamu menginginkan sesuatu dan tidak dapat mencapainya, apakah kami mendapatkan pahala?
Jawab Nabi SAW dengan amalnya, yang mana kamu akan mendapat pahala jika tidak mendapat dalam keadaan itu. Makna dia kita teringin tapi kita sabar, kita dapat pahala. Orang-orang yang tak berkemampuan perempuan teringin nak tidur di hotel SIG ni tapi tak ada kemampuan, tuan-tuan dan perempuan. Teringin, sabar, dapatlah pahala. Kita pun macam itulah. Apa-apa benda yang kita tak dapat capai, kita teringin tapi kita sabar, maka kita mendapat pahala sabar. Jadi orang-orang yang banyak tidak ada kemampuan, macam kita pun ada benda yang kita tak mampu, ada benda yang kita mampu, tapi kita sabar untuk mencapai sesuatu, maka itu sebaik-baik amalan kita, iaitu orang-orang yang bersabar. Jangan kita tak sabar sampai kita sanggup bergadai, sanggup kita berhutang, tuan-tuan dan perempuan. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia itu bukan orang yang sabar. Contoh, kalau kita ni teringin nak membeli pakaian, pakaian tu memanglah mahal, tudung tu mahal, cantik, dia mahal, dia lembut, dia elok, dia besar, dia bunga dia. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, kita tak ada kemampuan itu, maka kita sabar. Itu aku tak mampu. Jadi jangan kita berhutang, jangan kita bayar bulan, jangan dan sebagainya, kerana kita sangat membebankan kita. Oleh sebab itu kita kena bersabar. Sama ada kita dalam bentuk suami isteri, dalam bentuk keluarga, dalam bentuk anak-anak kita pun dia minta macam-macam dekat kita. Nak beli handphone ni, handphone semua di sekolah ada handphone mama. Semua belajar melalui handphone mama. Tapi handphone yang paling bagus mama 2,000. Oh, dia kata mama tak mampulah nak beli sampai 2,000 tu, nanti start dulu. Nak tengok tak mana duit, nak buat apa, nak kena kerja lebih masa, nak cari duit, nak beli takat 200-300 sajalah. Maka kita latih anak kita untuk sabar, itu juga satu pahala yang sangat besar. Kerana apa? Kerana sabar ini banyak memberi kita keinsafan, banyak melihat kepada redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sampai nak berhutang-hutang, sampai nak cerita kat kawan tu, anak aku ni nak belajar tak ada handphone, tak boleh belajar dan sebagainya. Jangan macam tu. Sebab benda yang macam tu tak mendidik anak kita untuk jadi orang yang sabar. Sama juga dengan tuan-tuan dan puan nak buat kenduri kahwin. Orang nak buat kenduri kahwin, nak tiru orang tu, nak tiru orang ni, nak gitu, nak gini. Tuan-tuan dan puan, kita tak ada duit. Duit hanya ada 10,000 saja. Tu pun simpan nak pergi Mekah. Anak nak menikah tak boleh pergi Mekah, kata ustazah, kena bagi anak menikah dulu. Duk arak sana arak sini, arak sana arak sini, tak boleh jadi ya. Bagi menikah duit tak ada, duit ada hak tu nak pergi haji tu. Tak kena bagi dulu dia menikah. Sederhanakan atau apa yang wajib bagi dia menikah. Kita tak payah nak bergolok bergadai, pinjam sana pinjam sini, sebab pinjam sana pinjam sini kena bayar. Mendatangkan bebanan kepada anak-anak kita nanti bila mereka berumah tangga. Oleh sebab itu seadanya kita orang kata berbelanja cukup, kita sabar, kita redha dengan apa yang ada, insya-Allah. Maka Allah akan ganjarkan kepada kita kebaikan yang amat sangat. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak percaya, cuba. Orang berhutang kita ke, kita kena tipu ke, apa jua keadaan, sabar itu adalah ubat yang paling besar. Kapsul sabar itu memberi banyak kesedaran kepada kita dalam situasi apapun. Puan percaya dan yakin. Sebab tu ulama dalam kitab kita hari ini menyatakan bahawa orang-orang yang fakir, tuan-tuan dan perempuan, ataupun apa-apa yang kita tak boleh capai, maka kunci dia ialah sabar. Tapi kalau setakat sabar saja tak cukup, tuan-tuan dan perempuan. Sabar ini mesti diiringi dengan ketaatan kepada Allah. Nak taat macam mana kalau tak ada ilmu? Maka kita kena cari ilmu, baru iman kita akan subur. Di dalam ayat ini Allah meletakkan orang fakir langsung sesudah hak Allah, dan juga fakir sebagai doktornya orang kaya. Sebab jika ia sakit, disuruh sedekahkan kepada fakir miskin. Juga sebagai pencucinya, sebab bila sedekah kepada fakir miskin, maka ia dibersihkan daripada dosa-dosanya, juga membersihkan hartanya.
Juga al-fakir itu sebagai pesuruhnya. Sebab bila ia akan bersedekah untuk ayah bondanya yang telah meninggal, dia pergi kepada fakir miskin dan memberikan sedekah kepada mereka. Juga menjaga kekayaannya, sebab harta yang dikeluarkan zakat dan sedekahnya terpelihara daripada bencana. Jadi ayat ni Ustaz nak hurai sikit. Apa dia kata di sini? Allah meletakkan hak orang fakir sesudah hak Allah. Dan juga fakir sebagai doktor. Ini dia nak habaq kata orang fakir ni sebagai doktor kepada orang kaya. Apa maksud dia? Maksud dia begini. Pengalaman ustazah. Kan kita ni ada rumah anak yatim. Kan? Kita ada rumah anak yatim kita lah bertambah ni. Sampai ke 21 orang lah nak masuk. Jadi kita tak boleh ambil sampai 21, takat 20, kena tunggu tahun depan. Di situ perempuan ada kadang-kala datanglah berbongkok-bongkok anak bawa mak tanya, saya nak datang sini ustazah ni, mak saya ni sakit, hatinya serabut, jadi ada kitab kata datanglah gosok kepala anak-anak yatim, kerana dia adalah doktor penyembuh. Datang dia, tak mak dia, anak-anak yatim hurung keliling dia. Dia gosok lah, dia cium lah, dia tepuk lah, dia bawa nasi, bawa KFC lah, anak yatim tu seronok keliling dia makan. Lega tuan-tuan dan puan, balik main tak main dah. Datang lagi sekeluarga satu van. Saya nak datang ustazah ni. Pukul berapa nak boleh datang masuk ni? Hari apa nak main? Hari Sabtu. Hari Sabtu kalau nak main pagi boleh, nak main petang boleh, sebab budak-budak ni ada masa free dia. Bawa adik ni yang kena sihir. Main menengok adik dia tu. Ramai 5 orang adik dia tu kena sihir, katanya kena sihir. Ustazah pun tak tembang lah dengan adik-adik dia. Bagi makan semua, pegang yatim apa semua ni. Alhamdulillah tuan-tuan, dia kata orang fakir miskin ni doktor. Doktor yang tak ada kapsul, bukan ada ubat. Tapi Allah bagi kepada fakir miskin ni kekuatan kepada mereka, doa mereka berkat. Tuan-tuan dan perempuan, itu yang dapat Ustazah share dengan perempuan yang jelas dan nyata. Bukan dalam cerita buku-buku ke, dalam cerita apa, tak ada. Ni yang jelas, yang nyata. Tuan perempuan, lain daripada tu yang kata berkat doa fakir miskin ni. Kita bela ni anak fakir miskin, anak asnaf, anak yatim. Tuan-tuan dan perempuan, seorang AJK warden kita tu jatuh, ada pendarahan, bawa ke Kuala Lumpur, nak operate ni kepala ni. Doktor kata 50-50, tak lumpuh, tak ada. Kalau tak meninggal, tak lumpuh, dua tu je. Kita pun nak boleh buat apa, kita serah pada doktor lah. Doktor dia pakar bahagian tu. Kita hanya boleh berdoa siang malam, anak yatim baca yasin, anak yatim berdoa, anak yatim baca yasin, anak yatim berdoa, sebab pengasuh mereka tu sakit. 3 bulan tuan dan perempuan boleh berjalan elok macam lah, bawa kereta semua elok. Doktor pun heran. Nah abang kata berkat doa tu Allah bagi, itu yang dia katakan doktor. Tuan-tuan, perempuan, kalau kita baca buku kot kita tak faham, tapi yang kita duduk dengan situasi tu, kita nampak, kita rasa, kita pegang. Ada yang paling menarik satu lagi, orang remaja. Dia nak datang juga. Saya kata dia nak buat apa? Dia kata dia nak bawa makan apa semua tak apa. Dia kerja, dia nak datang juga. Lepas tu dia ceritalah, kata dia ni girlfriend dia lari. Girlfriend dia lari. Bukan dia girlfriend dia lari, dia tak mau dekat girlfriend dia sebab girlfriend dia tu anak yatim. Lepas tu lama dia menyesal, dia macam dengan rasa bersalah lah bila dia buat hukuman macam tu. Dia anak yatim, girlfriend dia tu pergi jumpa nak menikah dengan orang lain lah, dah dia tak mau.
Lepas tu dia menyesal, tak boleh duduk lah dengan sakit dia, dengan gerisah dia, dengan resah dia. Dia minta izin lah nak main makan, bagi makan anak yatim, semayang jemaah dengan anak yatim, supaya girlfriend dia tu mau balik dekat dia. Macam-macam perempuan. Seronok juga tengok. Jadi apa yang Ustaz nak cerita pada tuan-tuan dan puan pengalaman ni ialah mereka adalah tempat, satu-satunya tempat yang kita boleh minta berdoa, agar doa mereka tu dimakbul Allah Subhanahu Wa Taala. Orang miskin, tuan-tuan dan puan, Tuhan bagi kekuatan. Macam perempuan ni tak payah susah hati, perempuan selalu bagi sokongan. RM1, RM2 tu beda anak-anak pergi sekolah tu pun dah cukup besar. Tuan-tuan dan perempuan, cuma mereka tak kenal perempuan, dan perempuan pun tak kenal mereka. Tapi dari segi ruh hayah, dari segi aura kita tu dah ada. Ada juga orang tak ada anak, main dengan anak-anak yatim ni. Macam-macam cara tuan-tuan dan perempuan untuk menyatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hajat masing-masing melalui fakir miskin. Lebih-lebih lagi melalui anak-anak yatim ni. Itu yang dapat Ustazah share, kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? Sebab kita bila kita berada dengan anak-anak fakir, kita berada dengan orang fakir, Allah akan memberi banyak keisafan pada kita, dan kita macam dengan bergantung kan, kita macam minta tolong, kerana Allah mengangkat darjat fakir miskin anak yatim ni. Tuan-tuan dan puan, keistimewaan dia ada di situ. Jadi kita gunalah mereka, sebab tu Allah jadikan fakir miskin ni adalah untuk si kaya. Si kaya nak tebus dosa, cari orang fakir miskin juga. Nak bayar kifarat, mana boleh jamu orang kaya? Kena cari fakir miskin. Nak bayar fidyah, tak ada orang fidyah, orang kaya boleh terima fidyah, tak ada. Kena cari fakir miskin. Nak bagi zakat, zakat ni lain sikit perempuan, sebab zakat ni dia ada 8 asnaf, 8 golongan dia. Orang fisabilillah boleh makan zakat. Jadi fidyah tak ada, fakir miskin saja. Kifarat fakir miskin saja. Tuan-tuan dan perempuan, zakat tak? Zakat dia ada juga untuk orang-orang lain. Hamba, orang yang berhutang, orang yang nak pergi belajar fisabilillah. Ada, dia ada hak juga. Tapi kalau fakir miskin ni, Allah jadikan mereka golongan ni untuk si kaya, nak membersihkan dosa-dosa si kaya. Orang kaya memang mengharapkan orang miskin. Tak ada orang miskin, kacau kita. Contohnya Ustazah sendiri, tak ada orang miskin, kacau juga Ustazah pun. Orang miskin yang ada di keliling kita tu, tuan-tuan dan puan, kita berkawan dengan dia. Contohnya kalau kita ada makanan-makanan lebih, kita pergi hantar rumah dia, kita panggil dia mai. Kita ada nak cuci-cuci rumah, kita panggil dia. Dia tenaga dia Tuhan bagi kuat, dia rajin, dia mampu. Kita nak ragah-ragah lap-lap ni, kita dah penat, dia masih kuat. Mana dia? Itulah keperluan orang kaya kepada orang miskin ni untuk hidup bersama. Pembersih, pencuci dosa orang miskin ni, tuan-tuan dan perempuan. Kita kata pula, Ustazah saya tak mau bagi dia kata sedekah-sedekah dekat orang kampung tu Ustazah. Dia bukan semayang, dia main judi, Ustazah tahu. Ada juga lah orang merungut begitu. Memang betul lah, kadang-kadang orang-orang pakai miskin ni dia kurang sikit agama dia. Dapat duit dia beli nombor ekor. Kita boleh kata kat dia, kita boleh marah dia, kita boleh. Tapi dia di belakang kita ni nak buat, kita tak tahulah. Tetapi macam kita nak bagi zakat, saya tak mau bagi dia tak mau sembahyang, Ustazah. Tak boleh. Tak boleh, sebab dalam rukun zakat dia tak ada pun syarat dia tak sembahyang, dia ada orang Islam dia. Itu. Jadi kalau kita bagi dia ni, Ustazah bagi zakat ni kat Maman jangan tinggal semayang, Maman kena baca Quran, pergilah masjid selalu, ingat-ingatlah tangan sapu sampah, titik cicak kata, pergilah. Agar dia rasa seronok, ada orang nasihat dia, tuan-tuan dan perempuan. Itu beda kita lah. Baik, itulah makna dia di sini. Dia kata sebab bila ia akan bersedekah untuk ayah bondanya, memang dia carilah si miskin ni, tuan-tuan dan perempuan. Dan kita pun kalau boleh bagi kepada fakir miskin, kita rasa seronok pun, kita rasa puas hati. Sebab apa? Sebab mereka sangat memerlukan. Macam kita bagi beras
kita ada 10 kilo beras. Kita bagi kepada rumah dia. Dia ada 7 anak. Bil api, orang potong, bil ayak merah. Dia habaq kata boleh tak nak pinjam sat 200. Nak buat apa nak bayar bil api ni, orang dah nak potong. Bayar takat mana ada dulu. Jadi bila kita bagi dia boleh hidup dalam keadaan selesa, itu satu kepuasan kita tu. Nak abang bagi kepada tuan-tuan dan perempuan. Mungkin tuan-tuan dan perempuan ni jauh sikit dengan fakir miskin ni. Kalau macam ustazah ni, hari-hari lah dalam kelompok mereka. Nak pergi sambung belajar pun dia pun tanya, ustazah, ni anak ni nak pergi belajar di sini sekian ke, di mana ke, boleh ke, hak mana baik, hak mana tak baik, hak mana dapat beasiswa, hak mana tak dapat beasiswa, hak mana dapat pinjaman, hak mana kena taruh sendiri. Jadi hari-hari itu ada sajalah muamalah ataupun hubungan kita dengan kelompok-kelompok yang macam ni. Mungkin perempuan tu agak jauh sikit. Betul lah dengan kitab ni kata ni, no? Baik, Nabi SAW dengar hadis Nabi ni. Ala ukhbirukum an mulukil jannah? Qalu na'am. Qala humud du'afa'ul matlumun allazi la yuzawwajuna al-mutana'imati wa la tuftahu lahum abwabus sud yamutu ahaduhum wa hajatu tatalajju fi sadrih walau aqsama ala Allah la abarruh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum an mulukil jannah? Sukakah saya beritahu kepadamu tentang raja-raja di syurga? Qalu, kata mereka, na'am. Jawab, ya. Hum ad-du'afa'ul mazlumun. Mereka itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terhina dan yang terinaya, yang tidak diterima untuk mengawini wanita-wanita bangsawan dan hartawan, dan tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu yang tertutup. Mati seseorang daripada mereka sedang hajatnya masih dalam dadanya, belum tercapai. Tapi sekiranya sesungguhnya minta kepada Tuhan, pasti Allah akan memberi padanya, memberi pada dia. Dia nak tanya, nak cerita siapa dia, raja dia di syurga. Mereka ialah orang-orang yang zalim, orang yang kena zalim, orang yang kena naya, orang fakir, orang miskin. Siapa lagi mereka ni? Mereka ni tak ada hafalan, nak kahwin dengan orang-orang bangsawan. Mana kata fakir miskin, siapa mau? Siapa pun tak mau. Kita kalau orang main Minang, anak kita orang tanya dulu. Nombor 1 orang tanya kerja apa? Kita abang tak ada kerja apa lah. Tetapnya ada lah upah meracun rumput, ambil upah apa nama ni, tanggung baja, tanggung padi. Tak apalah, anak saya duduk mengaji lagi dan tak maulah abang bagi. Mai pula tanya, nak main berisik, tanya lah nak bagi kat anak saya, orang anak dara tu tanya pula, nak kerja apa anak ustazah ni? Anak ustazah ni tak ada kerja apa, kerja di lapangan terbang tu lah. Dia ingat anak ustazah ni kerja pilot lah, menikah nak kena kapal terbang berhenti baru dia buat kerja. Apa dia kerja kapal terbang berhenti baru buat kerja tu? Cleaner kapal terbang. Dia pun mula bencilah pada anak ustazah ni. Pasal apa? Pasal tak mau tuan-tuan dan perempuan, orang miskin tak mau lah. Saya bagi satu contoh kat perempuan, orang miskin. Orang miskin dia, bapa dia kerja tenaga nasional, dia mati dah. Dia mak dia. Dia pun ada 7 beradik. 7 beradik. Nak abang ni. Jadi anak hak perempuan ni tak apalah. Anak hak laki-laki ni kerja gitulah, kerja
angkat lori sampah, bawa sampah kerja gitulah. Tak menikah, tak ada orang lah bang. Tak menikah. Bila dia jumpa ustazah nikah, payah ustazah, siapa lah nak mau ribu-ribu, saya mana ada duit. Dia tak nikah, ada orang ni sana, dia kerja bagus ya. Ada yang pecah, dia pergi panggil dia. Apa lagi yang dia boleh buat, dia buat apa. Ustazah ni kesian kat dia. Macam mana nak nikah, nak cari siapa. Kalau orang nikah bagus, dia bagus, tapi tak ada orang duit, tak ada. Nak nikah tak ada duit. Lepas tu ada satu kita berkat doa kita ni, berkat doa ni. Macam mana Ustaz kata nak bagi dia menikah? Kalau dia menikah rumah tangga bahagia sebab dia rajin. Tapi orang nak menikah tu 10,000, 15,000 tu. Buat macam mana? Nak buat macam mana? Tu Ustazah tanya Tuhan. Macam mana Tuhan lorong-lorong lah rezeki nak bagi dia menikah ni macam mana? Duduk dalam mengaji tu kan. Ustazah ringan pula tanya. Orang bagi macam ni tanya. Siapa ada nak dara, nak menikah tapi tak ada orang minta. Tak ada siapa jawab dalam kelas tu, kalau orang telefon main. Kau ada lah ustazah tapi orang kaya dia tu. Ustazah kopi lah, rumah dia sembah, tengok nak dara dia. Depa ada syarikat perniagaan. Jadi kaya lah, senang lah, rumah besar. Ya, ada nak makan cekak ni, nak buka mulut ni. Tak berani buka. Ustazah ni pernah nak cerita pengalaman Ustazah ni. Lama-lama balik pergi jumpa pula lah dengan dia ni. Mau lah kalau Ustazah nak kira. Ustazah tanya dia, saya nikah mau lah Ustazah tapi saya nak bagi apa, saya tak ada duit. Apa nanti Ustazah nak tolong tanya. Sampailah satu masa perempuan ni, Ustazah pun kata lah anak dara dia tu 35. Dia kata mau dah Ustazah nak kira bagi, tapi orang susah lah, tak ada apa lah. Nak jadi keluarga baguslah, nak tulang tapi tak ada duit lah nak apa, nak belanja ni. Lepas tu Ustazah kata kat dia, kalau dia kata boleh Ustazah, saya tak apa kira sangat. Lepas tu siapa abang ni, apa jangan tak mahal-mahal sangat, kita tak ada duit. Piah seterusnya bawa api dengan hati yang berdebar ni, apa belah lelaki pun pilah. Saya kata tak apa api lah, ni minang apa semua apa lebih kurang apa lah. Sebab Ustazah dah cerita dah, kata miskin ni tak ada apa ni. Mana api dengan mak dia api mak api minang. Orang letak lah 10,000 sengak. Demi habang apa. Ustazah kata dia letak berapa apa terima, apa jangan kata apa. Nanti Ustazah tolong fikir. Apa letak apa. Dah orang tak 10,000 tu, depa tu mana 10 kalau nak boleh letak 20, 25 lah perempuan ni. 10 tu kira biasa lah. Letak berapa apa terima, nanti Ustazah fikir macam mana nak buat. Lepas tu depa pun terima senang buka balik mat. Ustazah berapa Ustazah tahu? 10,000 tu murah lah. Kalau dia kata 10 tu murah. Lepas tu Ustazah duduk minta kat kawan tu 1,000 kawannya bagi dia zakat 2,000 main kat Ustazah. Ustazah tolong nikah sama 2,000, hiduplah aman damai. Bahagia rumah tangga depa tu. Lah depa dia pun mati, mak dia pun mati, jadi depa lah dia ada cara adik-adik. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan? Kita memang dalam akal kita ni, guys. Tapi bila kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat pengalaman Ustazah ni berpasang-pasang lah. Ustazah bagi suruh mereka menikah. Pasal apa? Pasal tak ada kesudahan. Fakir nak kahwin tak ada. Sebab tu ada satu masa kerajaan kita buat kahwin beramai-ramai. Dengar tak kahwin beramai-ramai? Kan Jabat Agama Selangor ke mana buat tak ada belanja-belanja yang beribu-ribu tu, tak ada. Semua disapuk oleh pihak majlis agama. Baguslah tu nak menyelesaikan masalah-masalah ni. Orang tuan dan perempuan, sebab hadis ni kata siapalah nak nikah dengan saya ni. Zaman Nabi pun dah membawa pasangan lah. Yang Nabi bagi contoh kepada kita. Ada seorang tu yang dia nak nikah ni tak ada apa tu, tak ada apa sekarang.
One way. Dah lah tak ada apa, hitam pula tu. Nabi dia habaqkan Nabi, saya ni nak kahwin Rasulullah. Tapi siapa lah nak saya ni, dia kata. Dia dah lah rupa tak ada duit, miskin tak ada. Yang Nabi kahwinkan dia dengan surah Fatihah tu, dengan baca Quran tu. Hang hafiz, hang boleh hafal Quran. Dia kata boleh kan jadikan dia sebagai mas kahwin tu. Dah ingat kisah Nabi tu. Itu makna dia, tuan-tuan dan perempuan. Kita ni menjiwai fakir miskin, orang susah ni sampai macam tu. Bukan setakat kita bercakap saja kata buat macam ni. Tak, kita kena tolong, kita kena masuk sama dalam kemiskinan tu. Macam mana nak tolong ni, nak kahwin ni 10,000 ni. Jangan buat kenduri banyak. Buat kenduri banyak sikit. Kawan-kawan jiran nombor 1 jiran, dia beradik, terus buat. Mereka nak buat, mereka punya pasal lah. Kita ni, nasihat kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita bantu dia dan dia pun hidup boleh rasa nikmat berkeluarga. Ada anak lah hidup amanah, bukan seorang bukan dua. Ada yang sampai nak kena kahwin pasal dah mengandung dan sebagainya. Itu pun juga termasuk dalam golongan orang-orang yang du'afa, yang kita kena tolong. Cuma kemahiran kita menolong ni saja, kepercayaan yang akan diberi oleh seorang fakir kepada kita itu penting. Sebab kadang-kadang kita ni bila tak boleh tolong, bercerita penuh taman. Itu tak mahu. Kadang-kadang kita dah tak tahu mana apa nak membantu, tapi mulut kita derah. Itu tak mahu. Itu dia hilang kepercayaan fakir miskin. Dia tak percaya. Dia kata boleh bercakap je ustazah, jangan. Jadi makna hari ni kita nak tolong dia, tolong sampai ada keputusan lah, ada matlamat kita. Contoh macam ustaz cerita tu. Sebab tu dia kata dalam sini, dia kata la tuzawwajunal mutata'aimat. Siapalah nak menikah dengan aku ni miskin, tidak bangsawan, kata dia. Tu dia kata no. Wanita-wanita bangsawan dan harapan, dan tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu yang tertutup. Mati seseorang daripada mereka sedang hajatnya masih dalam dadanya, belum mencapai. Mana dia orang miskin ni, dia tak kahwin, kadang-kadang sampai dia tua pasal dia tak cukup duit. Sebab itulah kalau kita ada apa orang panggil, NGO yang boleh bantu fakir miskin, anak-anak yang fakir miskin ni nak kahwin ni, cukup elok, alhamdulillah. Nak abang bagi kat perempuan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, mal'un, terkutuk siapa yang menghormat kerana kekayaan dan menghina kerana kemiskinan. Ibn Abbas kata terkutuk orang tu kalau dia hanya dihormati, ataupun dia menghormat, ataupun dia suka, ataupun dia kahwin, ataupun dia berkawan, ataupun dia melayani orang kaya saja. Orang miskin ni dia tak berapa tak maulah nak kacau bubuk Ashura. Dia cari geng-geng dia saja. Orang miskin ni dia kata nak boleh buat apa, beras kilo tak boleh, tepung sekampil pun tak boleh. Mana dia kata Ibn Abbas, orang ni macam ni ialah orang yang terkutuk, orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana pilih orang yang senang-senang saja nak berkawan, nak melayan, nak buat kenduri. Orang miskin tak panggil sebab mencemar majlis. Panggil orang yang hebat-hebat, orang yang kenal-kenal, yang sudah, yang agak-agak boleh main, yang memenuhi waktu dan sebagainya. Orang miskin dia kata tak disiplin, mau main pun makan pun gopoh gapa sana sini sana, tak sistem. Tuhan kata, Ibn Abbas pun kata orang macam ni adalah dikutuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kepada anak yatim, suka kepada orang miskin, berkawan kiri kanan. Tuan-tuan dan perempuan, kita pula pilih, orang kata pilih geng. No? Tu. Kalau nak pergi makan kenduri, jangan panggil lah mak ayah tu. Mak ayah tu dia makan banyak, malu kat orang, ambil balik pula. Jadi malu kita, tu sudah bawa. Tu tak boleh. Tu makna dia Tuhan marah. Abu Darda berkata,
kami tidak adil terhadap saudara-saudara yang kaya. Sebab mereka makan, kami juga makan. Dan minum, kami juga minum. Dan mereka mempunyai kelebihan harta yang selalu mereka lihat-lihat. Dan kami juga melihat harta itu bersama mereka. Tapi mereka bakal dihisab, dituntut. Dan kami bebas daripada tuntutannya. Mana dia? Orang yang kaya ni, tuan-tuan macam kita lah, ada harta lebih, kita banyak bilang. Kalau kita tengok duit kita tu, tengok angka. Buka buku ASB, tengok angka. Buka buku bank, tengok angka. Tak mau ambil, bersedekah, takut luak. Takut angka tu berubah, mengurang. Tak mau. Kita tak berasa nak beli, nak ambil, nak buat. Ni ustazah saya bagi ni 200 ustazah. Saya jumpa fakir, ustazah bagi. Tak boleh. Sebab apa? Kita nampak angka tu akan kurang. Duit kita tu akan kurang. Itu dia kata sini, macam dengan tak adil lah kehidupan. Kami tidak adil terhadap saudara-saudara yang kaya. Tunjuk kepada orang miskin. Sembang dengan orang miskin, cerita kekayaan mereka. Tapi orang kaya ni dia tak ingat bila mati esok Tuhan nak kira. Tuhan nak hisap harta yang mereka miliki, apa yang mereka buat, sumber mana datang, kepada siapa mereka belanja. Dia terlupa kata Tuhan nak kira harta-harta dia tu. Kami ni orang miskin ni tengok sajalah, dengarlah dia bercerita. Tuhan nak hisap apa, kami tak ada apa. Itu kata orang miskin kepada orang kaya, ingat Allah ni maha adil. Dia akan hisap segala harta yang diberi. Semua harta itu milik Allah, datang daripada Allah. Allah bagi kepada kita melalui kita untuk kita agihkan kepada yang berhak. Tetapi kita tak agihkan, kita simpan, kita tengok, kita bilang, kita sentiasa kira. Ambil kalkulator, nak buat keluar zakat pun tidak, nak bersedekah pun tidak, nak bayar kifarat pun tidak. Sedangkan sumber tu daripada harta pusaka mak pak kita ataupun pencen suami kita. Kita guna setiap bulan, kita makan setiap bulan. Kod kita nak buat kebajikan pada setiap bulan untuk habuan gaji suami kita ni, dak juga. Tuan-tuan perempuan, pencen kita 6,000, pencen suami kita 12,000, umur kita 60. Nak buat apa? Tuan-tuan perempuan, nak simpan untuk kapan 600,000 pun cukup dah. Tapi kita banyak menyimpan. Bilang cerita kepada si miskin. Maka kata si miskin ni, jangan lupa, esok Allah nak kira, Allah nak congak, Allah nak dakwa kita. Apa yang kita buat, apa yang kita belanja, ke mana duit tu. Nak belanja kawan-kawan makan mi goreng pun fikir banyak kali. Aku je nak belanja, mereka tak belanja. Aku tak ada bawa ni. Apa nama hampa ni, 4-5 orang ni, hampa ni tak ada langsung nak rasa nak belanja aku belanja hampa. Aku tak mau. Tu makna dia Tuhan marah orang macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustazah suka. Kalau kita ni ada, bukanlah kata kaya macam Bukhari itu, tidaklah. Kita adalah lebihan kita. Jadi apa jua kebajikan tu ada nama kita. Portion kita tu ada. Apa jua kebajikan yang dibuat, yang nak dibuat oleh orang lain, kita ambil bahagian. Walaupun seketul bata. Mai kita bagi sumaju, kita pergi bagi sumbangan di sana. Sana ada surau baru nak buat. Tak banyak kita bagi, kutik-kutik lah. Kita bagi atas satu tajuk seketul bata. Jadi dah esok mati, esok bata tu akan jadi penyokong kita. Tapi bila kita tidak merasai, tak menghayati keperluan orang lain, kerana kedekut kita, kerana tamak kita, kerana biar pergi kat orang lah, mereka tu tak ada. Buat apa nak main kacau-kacau aku, masa aku susah siapa tak kacau, masa aku senang semua orang kacau. Macam perangai
Sa'labah yang Nabi suruh dia bagi zakat. Masa tu dia susah cari Nabi. Dia suruh Nabi doa dia bagi dia kaya. Nabi bagi dia sepasang kambing. Dia belah kambing. Nabi doa dia berkat kepada perempuan. Nabi berdoa berkat. Orang-orang alim berdoa berkat. Maka kambing dia membiak ratusan ekor. Maka dia kena buat keluar zakat. Rasulullah kata pergi minta zakat pada Sa'labah. Para sahabat pergi minta. Dia kata apa? Masa aku susah siapa tak main, masa aku senang main. Maka mengikut riwayat mengatakan 2 kali sahabat pergi dan akhirnya dia nak bagi zakat kepada Nabi, nak bagi zakat tapi ditolak. Makna dia tuan-tuan dan perempuan, Nahabak kata kita tak boleh ada perasaan tu. Perasaan tu menyebabkan kita jadi orang yang miskin di akhirat, orang yang muflis di akhirat. Sebab tu di sini kita jangan lupa harta yang Allah bagi kepada kita tu bukan mutlak kita, hanya harta Allah, milik Allah. Allah bagi melalui kita. Kepada siapa yang dia suruh kita bagi? Pakai miskin, zakat, golongan asnaf, fisabilillah, orang yang nak merdekakan hamba, tuan-tuan dan perempuan, macam orang nak kahwin tadi, orang nak pergi belajar. Kita lah di antara orang yang memburu peluang-peluang seumpama itu, supaya kita aman di dunia, berkat di dunia, kita selesa di akhirat, insya-Allah. Syaqiq Az-Zahir berkata, orang-orang miskin memilih 3 dan orang-orang kaya juga memilih 3 perkara. Orang-orang miskin memilih kesenangan jiwa dan kekosongan hati dan ringannya hisab. Sedang orang-orang kaya memilih sibuknya hati dan penatnya fikiran dan beratnya hisab. Perempuan, tuan-tuan, apa orang miskin pilih? Macam kita ni pilih, kita ni orang miskin pilih kesenangan jiwa, sono jiwa kita. Kita tak fikir apa. Perempuan, kita tak ada rasa kedekut, tidak rasa tamak apa, nak rasa apa-apa, betul tak? Tak ada. Mana dia? Tenang jiwa kita, tuan-tuan perempuan. Dan kekosongan hati, mana kosong hati ni tak ada angan-angan. Kita tak ada angan-angan yang berlebihan kerana kita tak ada harta. Nak angan-angan aku nak buat wisma, nak buka satu wisma, apa nama ni, nama mak aku, duk angan-angan, tapi kita tak boleh nak buat sebab kita tak ada kemampuan, tak ada harta. Jadi jiwa hati mereka ni sentiasa diisi dengan harapan, bergantung kepada Allah. Ada rezeki aku ni, buat kerja, dapat rezeki, balik guna untuk anak bini, habis itu. Dan ringannya hisab, ringanlah hisab, tak ada apa. Nak tipu orang tak ada, nak makan harta haram tak ada, nak pulun buat kerja sampai tak semayang tak ada. Orang yang biasa macam kita ni, tuan-tuan dan puan, cukup waktu semayang, boleh pergi masjid, boleh main kuliah. Jadi kita tak ada fikir sangat. Tapi orang kaya dia kena fikir sedia sehingga dia lalai waktu solat. Solat pun lewat waktu. Buat kerja ni tak pentingkan solat. Kerana apa? Kerana dia ligan keuntungan. Tuan-tuan perempuan, bukan jual buah dukung di Pasar Malam. Sama dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah azan 3 kilo 10, 3 kilo 10, kocak agak-agak 3 kilo 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kilo pedekah itu. Habis orang sembahyang semua, harga dia pun longgar, elok, untung. Tapi untung orang yang rugi di akhirat, tak ada keberkatan. Tuan-tuan perempuan, kita buat kerja
Sampai kita tak ada nak pergi ziarah adik-beradik sakit ni. Wah ni mesyuarat lah. Wah ni tak lepi lah. Tak ada nak pergi tengok mak bapak duduk hospital. Tak ada. Pasal apa? Pasal duduk kira kerja kita. Tu. Sebab kita nak ligang pangkat. Kita nak kata smart work. Kita nak kata nak naik, nak dapat prestasi cemerlang. Kita banyak menggadaikan benda-benda yang sepatutnya kita kena buat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tu hati kita ni tak kosong, penuh duk fikir. Maka di akhirat pun berat, hisab dia berat. Sebab banyak benda-benda yang syubhah ada di situ. Yang kita mendahului nafsu. Kita tamak dengan nafsu kita. Kita tamak dengan kerja buat kita. Kita duk rancanglah kepala otak kita nak capai prestasi yang cemerlang. Jadi kita tak dan segala-galanya. Kadang-kadang anak pinak pun tak ada nak ajak Quran, tak ada nak ajak semayang, tak ada nak ajak pergi masjid, tak dan. Tuan-tuan, tak dan belakang. Pasal apa? Kita sibuk dengan tugas-tugas kita yang tak pernah habis. Samalah dengan kita duduk di rumah pun, tuan-tuan dan perempuan. Cuma perempuan tengok pada pagi sampai ke petang buat apa? Sat duduk, sat buka peti air, sat masak, sat angkat kain, sat basuh pinggan, sat buat apa lagi? Sat juri pokok, sat bagi makan kucing, sat buat apa lagi? Mayang 3.5 juga. Pasal apa? Pasal kita tu sibuk dengan hal-hal yang menyeronokkan kita. Tuan-tuan perempuan. Tu dia nak sebabnya. Perempuan lah. Jadi Hatim Az-Zahid berkata, siapa yang mengakui 4 tanpa 4, maka ia dusta dalam dakwa pengakuannya. Pertama, siapa yang mengaku cinta kepada Allah tanpa meninggalkan yang haram, maka dusta. Kita kata kita cinta kepada Allah, tapi kita makan riba, haram. Kita kata kita cinta kepada Allah, tapi tak ada sehari pun dalam sebulan tu main mengaji, haram. Kita kata kita cinta kepada Allah, zakat pun tak buat keluar. Kita kata kita cinta kepada Allah, beramah je duk beli, sasar beli gold bar, saham, mas, semua beli mas. Zakat tak ada pun tak ambil tahu. Dia kata macam mana nak buat keluar gold bar, nak boleh buat keluar zakat. Mana dia, tuan-tuan dan puan, kita sanggup buat benda yang haram, tuan-tuan dan puan. Kerana apa? Kerana kita kata kita cinta pada Allah. Mulut kita kata cinta pada Allah. Samalah, siapa pun macam tu. Kata cinta pada Allah, main mengaji setiap minggu, mengaji setiap ustaz. Tanyalah ustaz mana tak kenal, ustaz mana, semua kenal. Tapi bila buat kenduri, kahwin, ambil mak dan ponen. Mak dan yang apa? Jantan dak, betina dak tu. Hang ambil apa Sally ni mai siap nak hang? Bukankah dia jantan? Dia jantan pun ustazah. Oi. Smart. Buat kerja elok. Masa pancul. Murah. Dia kira gitu. Tapi dia kata dia cinta pada Allah. Baca doa, kenduri, tali dan sebagainya, kata cinta pada Allah. Dalam masa yang sama dia buat kerja haram, mana boleh kita ambil ponen. Jadi anak dara kita, siap anak dara kita, dia pegang sana, dia pegang sini, itu ini perempuan. Kita kata tak apa pasal apa tak apa. Dia kata Ustazah Nazrah pun ambil juga hak tu, si anak dia. Dia buh nama kita. Kita jangan kira orang, tak kira ustazah kah, mufti kah, ustaz kah, apa kah. Kalau dah haram, taklah haram, tak boleh ambil. Dia kata murah ustazah, orang kota mana semua ambil. Tak boleh. Masyarakat menghalalkan yang haram tu, menyebabkan masyarakat semua tak rasa apa lah. Tu nak habang kata cinta pada Allah tapi buat kerja haram. Tak boleh, tak ada apa. Tu kena ingat. Dan yang kedua kata kitab kata yang kedua, dan siapa yang mengaku cinta pada syurga tanpa mengeluarkan harta untuk taat kepada Allah, maka ia dusta.
Tuan-tuan dan puan. Dia nak masuk syurga. Dia rasa dia memanglah ngaji hari setiap minggu ngaji. Nak masuk syurga dengan harapan nak masuk syurga, tuan-tuan dan puan. Tanpa mengeluarkan harta untuk taat kepada Allah. Pada tanpa mengeluarkan harta taat kepada Allah. Mana dia kalau nak beli kitab sebuah kira pai. Tapi nak masuk syurga. Nak beli tudung labu-labu, dia kan tudung labu mahal susah. Kira. Macam mana nak masuk syurga kalau tak mau belanja untuk ketaatan kepada Allah? Nak beli buah kurma dalam kotak bagi kat mak dia RM10, RM12. Tak mau, dia kata tu mahal, beli hak tu. Hak macam asal Jawa. Pasal apa? Kira. Tuan dan puan, kedekut. Kedekut tu makna kedekut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki tu hak Allah. Allah bagi, kedekut dengan Allah. Pelik. Tapi nak masuk syurga Allah mustahil. Makna dia Tuhan kata berdusta. Tuan dan puan. Nah. Satu lagi saya ingat orang yang berdusta ni. Jadi seorang suami, nafkah dalam rumah tu semua bini. Tapi tanya dia nak masuk syurga. Nak masuk apa? Tak masuk syurga. Orang gila pun nak masuk syurga. Susah ni. Semua bini. Api bini, ayak bini, dapur bini, duit bah bini, tuition anak bini. Tapi nak masuk syurga, mana dia hak ketaatan pada Allah tu. Padahal hang ni mana? Hang kena bagi bayar dekat keluarga ni. Makan kena bagi, kena bela, kena makan sakit, demam. Kalau abang anak sakit demam, sakit dia buat muka. Pasal apa nak pergi klinik? Buat-buat lambat. Pasal apa saya nak bayar duit klinik? Apa kira betul tu? Pergi kedai. Sama-sama nak beli pampers anak. Ni dukung anak ni, isteri ni dukung anak ni, dukung anak ni. Nak beli pampers je, abang singgah sat beli pampers anak. Singgah beli anak. Sampai tak nak bayar. Abang bayar sat duit, tak bawa keluar duit dalam pers. Tu yang aku tak mau main ni. Niti ayak mata bini. Depan Cina, Kesha. Tu isteri. Patut isteri soleh masuk syurga. Apa yang kata tu? Mana ada ketaatan? Mana dia kewajipan suami itu? Sedangkan dia nak masuk syurga. Mana dia perbelanjaan nak tunjuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak berlaku. Tak berlaku. Mulut nak masuk syurga. Tak pernah sebut nak masuk neraka. Tak pernah. Itu Tuhan kata dusta. Tentang perempuan. Nah? Banyaklah benda kita dusta. Mulut kita nak masuk syurga. Baik kita belanja kewangan, baik kita bekerja, tuan-tuan dan puan. Apa jua yang kita lakukan, biar sama mulut dengan tingkah laku. Barulah tak berdusta, barulah kita ni merupakan orang yang benar. Dan yang ketiga, dan siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW tanpa mengikuti sunnah Rasulullah, maka ia juga dusta. Rasulullah ni tempat kita tiru dia. Rasulullah ni tempat contoh teladan. Tengoklah daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Tirulah Rasulullah SAW. Tapi kalau kita tak tiru Rasulullah, maka kita tak cinta kepada Rasulullah. Kita ni hanya penipu je lah. Hidup-hidup ni semua menipu saja. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang ustazah apa pesan pada diri, pesan juga pada kawan-kawan, anak-anak didik, anak-anak jemaah semua. Jangan kita jadi seorang pendusta yang profesional. Maknanya kita tak tahu kata kita berdusta. Kita dah kata kita baik dah lah. Tuan perempuan. Nah, di rumah kita tu pokok ubi kayu ni perempuan. Kiri ubi kayu, kanan ubi kayu, depan ubi kayu, belakang ubi kayu. Ubi kayu ni naik tenggelam rumah-rumah. Orang main, jiran-jiran tu tanya, banyak nak ubi kayu lah rumah cik Yah tu. Tanya, hampa awak tak tanam? Bunyi gitu. Macam mana kita nak share tu?
Patutnya nak kau ubi kayu ni. Mai kita pakai mai korek. Itu yang nampak ketaatan sesuai dengan mulut nak masuk syurga Allah tu. Nah, kalau dia korek ubi kayu pula, jiran-jiran tu tengok saja. Nak buat apa ubi kayu banyak-banyak cik korek ni? Nak pergi jual lah, dapat kat sekupang dua. Tak apa. Boleh jual, tapi bersedekah dulu pada jiran-jiran. Itu nampak ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah, jangan kita jadi pendusta. Kita jangan jadi pendusta. Dan siapa yang menginginkan darjat yang tinggi tanpa bersahabat kepada orang-orang fakir miskin, maka ia dusta. Kalau kita nak darjat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kawanlah dengan orang-orang fakir miskin. Anak-anak itu orang yang lemah dan perempuan. Kalau kita nak darjat sama dengan orang-orang yang alim, berkawanlah dengan orang-orang alim dan perempuan. Kita nak darjat duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kawanlah dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru benar, tidak berdusta. Jadi hari ini kita banyak berdusta tuan-tuan dan perempuan. Maka kita minta ampunlah kepada Allah agar dusta kita, salah kita, dosa kita itu ditukar menjadi pahala. Kerana hari ini baru kita belajar. Hari ini baru kita jumpa kata-kata Nabi. Hari ini baru kita tahu bahawa aku ni terbabas jauh daripada jalan Allah. Tapi aku masih duk kata aku ni seorang Islam yang beriman, yang bertakwa. Sebenarnya jauh dari segi praktikal aku tu tak nampak ketaatan kepada Allah. Tak nampak, tak seiring dengan mulut aku nak masuk syurga tu. Kerana praktikal aku ni terlalu jauh. Jadi hari ini perempuan, kita ajak Allah Subhanahu Wa Taala, kita ajak diri kita berdampingi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohonlah kepada Allah agar Allah ampun dosa-dosa kita sempena dengan hijrah ni. Tahun 1444 hijrah ni, jiwa-jiwa kita ni biarlah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, seorang hakim berkata, 4 macam siapa yang ada di dalamnya maka ia haram daripada kebaikan. Satu, orang yang sombong kepada bawahannya. Orang yang macam ni tak dapat kebajikan. Orang yang kedua, orang yang derhaka terhadap kedua ayah ibunya, tak dapat kebajikan. Yang ketiga, orang yang menghina orang-orang asing, menghina orang-orang asing, orang yang luar pendatang-pendatang, orang yang kita tak kenal, kita hina mereka, tak dapat kebaikan juga pada kita. Dan yang keempat, orang yang menghina orang-orang miskin, kerana kemiskinannya juga kita tak dapat kebaikan. Tuan-tuan, perempuan, kan Nabi SAW bersabda, ma auhallahu ilayya an ajma'al mala wa akuna minat tajirin, walakin awha ilayya an sabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin wa'bud. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Allah tidak mewahyukan kepadaku supaya mengumpulkan harta dan menjadi pedagang, tetapi Allah mewahyukan kepadaku supaya bertasbih dan bertahmid kepada Tuhan, dan selalu bersama orang-orang yang sujud, dan ibadahlah kepada Tuhanmu sehingga mati, mencapai keyakinan yang sesungguhnya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Nahabak kata Rasulullah SAW kata, Allah wahyukan aku ni kepada kita, Allah wahyukan Rasulullah kepada kita ni bukan untuk mengutip kekayaan, tidak. Bukan untuk mengutip pangkat darjat, tidak. Tetapi Allah utuskan Nabi Muhammad kepada kita untuk mengajar kita, untuk jadi contoh teladan pada kita. Tirulah dia. Rasulullah kata dia sentiasa bertasbih, bertahmid, dan menjadi orang-orang yang pengikut dia tu yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW
diutus menjadi rasul dan berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, penuh cabaran, penuh halangan, penuh sesaan tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita tirulah dan kita rasalah apa yang Rasulullah rasa untuk mencapai kecemerlangan, meraih kecemerlangan, kejayaan dunia tuan-tuan dan puan. Bukan semudah seperti yang kita sebut, tetapi kita mesti melalui proses tu. Penuh halangan, penuh cabaran, macam kita bela anak lah. Kita lalui proses hidup ni macam kita bela anak. Anak ada anak bela semua dah. Kita akan melalui macam-macam proses. Kecil cara kecil, remaja cara remaja, dewasa cara dewasa, nikah cara menikah tuan-tuan dan puan-puan. Semuanya itu adalah proses kehidupan kita. Jadi kita jadikanlah Rasulullah SAW ni qudwah hasanah yang kita boleh tiru, bukan setakat tiru perangai dia, tapi kita boleh menjiwai apa yang dia rasa. Susah, senang, seronok, sedih yang ada pada Rasulullah itu kita rasa pada diri kita. Bukan senang tuan-tuan dan puan nak masuk syurga, susah nak masuk syurga ni. Tapi Rasulullah tunjuk dah cara macam mana nak masuk syurga. Mudah pada kita untuk kita tiru saja sunnah Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah puan-puan, tuan-tuan, kita teruskan kuliah kita pada tiap-tiap bulan tuan-tuan dan puan-puan dengan pelbagai tajuk kitab sebagai rujukan, dan ustazah pun suka kalau tuan-tuan dan puan boleh istiqamah. Istiqamah ni makna kata mainlah adalah kelas tu supaya dia tak putus tajuk-tajuk yang kita belajar insya-Allah. Dan yang keduanya, ustazah suka diri ustazah dan juga perempuan supaya kita berubah. Kita jadikan ilmu yang kita dapat ni sebagai satu panduan untuk kita ubah diri kita daripada yang tak elok kepada yang elok, daripada yang elok kepada lebih elok. Nah, kadang contoh macam tadilah, kita tak sangka lah kata orang miskin naik ATM ni ada doktor kepada orang-orang kaya. Kita tak sangka memang. Ustazah pun tak tahu. Tapi bila saya duduk dalam dunia tu, kita nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Benar kata Quran, benar kata Nabi, dan kita merasai apa yang dikatakan dan dirasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan. Jadi setakat itu dulu tuan-tuan dan puan. Ustazah suka nak maklum pada perempuan kelas pengajian kita ni ada 3 perkara yang nak maklum. Satu ialah pada bulan depan ustazah ada program lawatan tahfiz lil banat di Golok dan tahfiz lil banin di kota Bangkok. Yang di kota Bangkok ni tahfiz yang baru buka selepas Covid ni. Kuatnya jiwa orang-orang Islam di sana tuan-tuan dan puan. Ada juga pusat tahfiz yang mereka buat. Kita tak katalah kita memang orang negara Islam, kita biasalah kita boleh buat. Tapi negara-negara Yahudi ni adanya sikit lampu-lampu cahaya-cahaya nur Islam tu, mereka ada kekuatan. Jadi bagi perempuan yang ingin berwakaf ataupun ingin berinfak, boleh saja, apa saja nak bagi. Yang ustazah nak bawa ni Quran. Tapi ustazah takut Quran tu banyak, jadi ustazah buka secara umum. Kokolah nak bagi apa-apa yang boleh kita sumbang, semacam water cooler, aircon ke, macam tu. Tu sudah buka lah kepada perempuan. Nak pergi bulan 9 tu, baik. Dan yang keduanya ialah, ni ajakkan ustazah lah dengan orang mengaji ni untuk kembara ke bumi Anbiya Mesir. Di perempuan yang ingin nak pergi tengok Fir'aun, pergi tengok apa yang Quran kata benar, si Qarun, apa nama telaga Nabi Musa, apa yang ada dicerita dalam Quran tu. Jom kita pergi ke Mesir. Kita juga ada menyantuni anak-anak Kedah di sana, di rumah Kedah, pada bulan Februari tahun 2023. Ambil je
perempuan. Tapi sahabat awal-awal itu khusus umrah. Dia pergi Mesir, singgah umrah, balik. Jadi di Mesir kita akan ziarah bumi Anbiya Mesir. Makam yang kita dicintai Nabi kita, mazhab kita Syafi'i. Kita pergi ke makam-makam Nabi-Nabi yang ada di sana. Lepas tu kita akan tidur bermalam di Taif, nak tengok tempat Rasulullah berjuang, diejek, dihalau, diseksa di Taif sebelum dia nak berhijrah ke Madinah. Lepas itu dia satu lagi yang jarang-jarang kita boleh pergi, Ustazah pun tak boleh pergi, banyak kali dah try. Mada'ul Soleh, tempat sejarah di Madinah. Mada'ul Soleh ni dari Madinah tu 400 kilometer lagi naik bas pergi. Sejarah bagaimana Nabi Soleh, semua ada batu-batu yang dihakis oleh alam semula jadi. Jadi dia dibentuklah lembu, dibentuklah gajah. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang jahil dulu sembah. Ada sampai sekarang. Jadi itulah di antara program di bawah kelas pengajian kita, bukan kita pergi dengan mana-mana travel, tapi kita pergi dengan kita. Ustazah sendiri yang akan jadi mutawif untuk perjalanan tersebut. Dalam perjalanan tersebut, perempuan, kita bukan kosong, kita ada bedah surah Kahfi. Bedah surah Kahfi ni makna dia kita akan mentafsir surah Kahfi itu setiap perjalanan. Dan kita ada mulai, tak ada khatam Quran, tak ada tazkirah dan sebagainya. Itu saya buka untuk perempuan orang ngaji ni, insyaAllah. Lepas tu yang keduanya ialah Ustazah juga mengajak tuan-tuan dan perempuan untuk menjelajah, melawat pondok-pondok. Dia nama dia Madrasah Trik ke Istanbul. Kita nak tengok, nak ziarah Ma'had Siti Aisyah, Ma'had Sayyidatina Khadijah, pelajar-pelajar kita di sana, pondok-pondok dan makam-makam. Bukan nak pergi macam kita pergi tu Kapadokia apa semua tu, kita pergi tu. Kita di tempat tu saja, Istanbul dan Bursa saja, untuk ziarah ulama-ulama, makam-makam syuhada, dan berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi itu saja. Jadi bagi perempuan yang ingin nak mengikuti program pengajian kita, trip ke Madinah, ke madrasah trip tu ke Istanbul, boleh hubungi Ustazah. Untuk perjalanan dia musim bunga tahun depan tu, tapi sahabat awal sebagai perempuan boleh simpan duit. Bulan 5 tahun depan tu. Tapi sahabat awal lah, pasal kita ni orang miskin, orang dhaif, nak himpun duit, nak fikir dan sebagainya, insyaAllah. Jadi itulah takat dulu tuan-tuan dan puan, kita sudahi dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan sabirin, hamdan syakirin, hamdan taibin, hamdan zakirin, hamdan saimin, hamdan sajidin, hamdan raki'in, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamul malaikatul muqarrabin wa hifzal mursalin fi afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Wadud. Kami bersimpuh sujud ya Allah di dataran Isyaiji ya Rahman.
memohon agar Engkau ya Allah bukakan hati-hati kami ya Rahim untuk mencintai ilmu-ilmu-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Azim, Allahumma ya Wadud, Allahumma ya Rahim. Engkau angkatkanlah darjat-darjat kami ya Allah untuk mencintai ya Rahman sunnah Nabi-Mu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kami ya Allah sifat pemaaf ya Rahman seperti mana Engkau ajarkan Nabi kami Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kami ya Allah sifat berkasih sayang ya Rahim seperti mana Engkau ajarkan Nabi kami Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kami ya Allah sifat pemurah ya Rahim seperti mana pemurahnya Nabi kami Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kami ya Allah sifat sabar ya Rahim seperti mana sabarnya Nabi kami Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Azim, Allahumma ya Ghafur, Allahumma ya Rahim. Engkau basahkanlah lidah-lidah kami ya Allah berzikir menyebut nama-Mu ya Rahman. Engkau lembutkanlah tulang-tulang di jasad kami ya Allah untuk ringan sujud padamu ya Rahim. Engkau lembutkanlah hati-hati kami ya Allah mencintai fakir miskin ya Arhamar Rahimin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Hanyalah padamu ya Allah tempat kami merayu. Hanyalah padamu ya Allah tempat kami memohon pertolongan. Hanyalah padamu ya Allah tempat kami akan kembali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua, terima kasih pada Syekh. Mudah-mudahan Allah angkat darjat, Allah memberi ganjaran pahala yang besar pada keluarga dan anak-anak buah Syekh dan juga kepada semua petugas-petugas yang menguruskan kuliah duha kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada. PK dia ada kat sebelah ni. Ada.